Alhamdulillah. Ini kata apa lagi? Dan kata setengah ulama bahawasanya jalal itu sifat subutiyah. Dan kata ada setengah ulama pula sebut jalal itu sifat subutiyah. Sifat subutiyah ni sifat ma'ani ya. Kita sebut tadi tu Qudrat, iradah, ilmu, hayun, sama, basar, kalam. Sebab apa disebut subutiyah? Sebab sifat ni ada di zat Allah, sabit sungguh di zat Allah. Kalau Allah buka hijab mata kita, kenapa? Qudrat, iradah, ilmu, hayun, sama, basar, kalam di zat Allah. Jadi ini merupakan istilah-istilah teknikal. Kadang ulama sebut sifat Allah ni Qudrat, iradah, ilmu, hayun, sama, basar, kalam sebagai sifat ma'ani. Kadang disebut sebagai sifat subutiyah. Sini pula dia kata setengah ulama sebut sifat subutiyah ni sebagai sifat jalal. Adanya sifat ni melambangkan keagungan Allah Ta'ala dan ikram. Lain daripada sifat jalal, sifat subutiyah ni juga dikenali sebagai sifat ikram, sifat yang melambangkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kata-katakan tak, Qudrat, iradah, ilmu, hayun, sama, basar, kalam. Maha kuasa Allah, maha menghendaki Allah, maha hidup Allah, maha bijaksana Allah, maha mendengar Allah, maha melihat Allah. Hak maha ni menunjukkan kesempurnaan sifat bagi Allah, kesempurnaan yang melambangkan kemuliaan Allah sebagai Tuhan sebenar, sebagai Tuhan agung. Jadi kalau kita ngaji sifat 20, tak ada kecil, tak ada ruang, tak ada peluang, ada kekuatan kita nak buat maksiat. Lepas tu saya kata, orang hak buat video set, rakam video set, pelakon video set, sifat video set, tonton video set, bodoh. Bukan bodoh dunia, bodoh akhirat. Beruk pedamu, fikiranmu, perbuatanmu, mutaklif kau. Mutaklif kau dengan mata akal, dengan mata hati, mutaklif kau. Allah ni maha kuasa. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha barak, Allah maha anugerah, Allah maha bijaksana, Allah maha hidup. Apa yang mu nak buat juga maksiat tu? Nah, kalau mengerti mu sebagai orang beriman, kalau mengerti mu sebagai orang Islam, apa nak buat begitu? Jadi kita kata hak buat benda begitu tu bodoh. Pelakon bila set bodoh, rakyat bila set bodoh, tengok bila set bodoh. Berapa kali bodoh? Bukan bodoh dunia, bodoh akhirat. Bukan kerana bodoh sifat manusia, bodoh untuk kita nak menilai sifat ketuhanan Allah. Macam bila raya Sarawak pula ni. Kita mengajak akidah ni tuan-tuan lebih semangat daripada YB politik. Ini bagus tu. Ini orang politik yang semangat cakap gitu. Orang mengajak akidah mesti semangat cakap gitu. Ini transformasi. Bagaimana kita melihat sifat Allah dalam kita, begitu juga kita mentransformasi sifat Allah dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam hidup kita. Jadi kita berasa geru nak buat maksiat kecil ke, nak buat maksiat sederhana ke, nak maksiat dosa besar ke, rasa geru. Kenapa? Kerana kita kenal sifat Allah, sifat yang jalal, sifat yang kamal, sifat yang ikram. Itu dia. Dan ikram itu sifat salbiyah. Tengah ulama kata ikram tu sifat kemuliaan bagi Allah tu sifat salbiyah. Mana sifat salbiyah tu? Kita bincang dululah. Apa nama ni? Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. 5 ni kita panggil sifat salbiyah. Apa maksud sifat salbiyah? Sifat yang ditetapkan bagi Allah, menafikan sifat yang tak layak bagi Allah. Jadi istilah teknikal kata sifat salbiyah tu juga dikenali sebagai sifat ikram, iaitu andai kata qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala li hawadith, qiyamuhu bi nafsihi ini ditetapkan bagi Allah, dia menafikan sesuatu yang tak layak bagi Allah. Kalau kita kata sedia kalanya Allah, nak kata Allah tu baru mari, baru ada, baru kuasa, baru kehendak, baru hidup, baru mencipta, baru dengar,
Mustahil. Lalu kita nak letakkan sifat mustahil bagi Allah tu, nak anggap dia Tuhan pun macam mana? Dia baru mari. Ada dinosaur dulu belum ada dia. Ada Batman Ultraman dulu belum ada dia. Tuhan gak apa gitu. Nampak tak? Bakok kita kata Allah dekat. Kana Allah wa lam yakun syai' ghairu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi Hasan, Allah ada belum adanya tiap segala makhluk. Tak ada makhluk mendahului kewujudan Allah. Itu kita kata kitabnya Allah. Itu kita kata bapaknya Allah. Nampak tak? Jadi ni istilah-istilah teknikal. Jadi kita kena mudah faham sepintas lalu saja. Dan ibaratkan mereka itu. Apa mereka itu? Tu ulama. Ulama mentadbir, ulama mengibaratkan daripada sifat salbiyah dengan lafaz na'u dan sifat subutiyah dengan lafaz sifat. Dia kata istilah-istilah teknikal yang digunakan dalam penulisan ni dan dalam penulisan lain mengikut takbir ulama nak beza sikit antara istilah yang biasa digunakan. Yang mereka sebut sifat salbiyah dengan lafaz na'u, manakala sifat subutiyah tu dengan lafaz sifat. Sebab nak erti beza. Sifat subutiyah ni bagi hak kekal, ada di zat Allah Subhanahu taala, bukan ejak kita nampak. Seperti mana kata qudrat iradah ilmu hayy. Sama pasal kalam 7 tu. Manakala kalau sifat subutiyah, kalau sifat apa nama salbiyah, benda hak tak ada di zat Allah, cuma iktibar saja ada. Macam kita kata qidam baqaq mukhalafatu ta'ala lil hawadi. Tu sifat bukan ada di zat Allah Subhanahu taala, iktibar saja ada. Diri sifat tak ada sekali-kali. Macam kita sentuh dulu. Kita katakan patok, kemek, terseliu. Mana ada benda tu? Tak ada. Tapi iktibar saja ada di zat. Nampak tak? Malah nak ulai tu kan, ulai pakai minyak. Minyak sekarang ni mahal. Minyak sekarang ni mahal. Nak minyak super power. Kita ni jenis guna minyak super power. Jadi kalau ulai pakai minyak lagu, masa terhad. Itu dia. Baik. Apa lagi dia kata? Apa lagi? Maka kata mereka itu sifat al-jalal. Bagi sifat subutiyah tak. Dan sifat na'u al-akram. Sifat na'u akram bagi sifat salbiyah. Tak apalah kita kata ada istilah macam mana sekalipun, kita katakan sifat 20 ni ada peristilahan ulama. Ada kata wujud tu sifat zat, kemudian qudrat iradah ilmu hayy sama pasal kalam tu sifat subutiyah, atau dikenali juga sebagai sifat ma'ani, atau dikenali juga sebagai sifat jalal. Kemudiannya qidam baqaq mukhalafatu ta'ala li hawadith tu qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah tu kita panggil sifat salbiyah. Kadang disebut juga sebagai sifat ikram, kadang disebut juga oleh ulama sebagai sifat jalan. Ada pihak kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman tu ulama kata itu sifat maknawi. Sifat yang lazim daripada sifat ma'ani. Jadi itu sifat pelekat, itu sifat iktibar saja, sifat yang mulazim saja daripada sifat ma'ani. Jadi cukup bila 20 tu dia ada istilah-istilah teknikal yang diberikan oleh ulama. Jadi kalau kita buka kitab ni, mungkin istilah digunakan berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Jadi untuk kita kata biasakanlah istilah-istilah teknikal dengan ilmu tauhid. Dan ketahuilah oleh saudara-saudari muslimin muslimat, bahawasanya sifat yang subutiyah itu dua bahagi. Dia kata sifat subutiyah itu ada dua pembahagian. Yang pertama ada ia yang takluk, yang kedua ada ia yang tiada takluk. Sifat subut, sifat ma'ani itu ada dua pembahagi, dua pembahagian. Ada hak takluk, ada hak tak ada takluk. Baik. Maka arti sifat yang takluk itu barang yang menuntut ia akan perbuatan yang bertambah atas berdiri bagi zatnya. Dia kata sifat yang bertakluk tu, sifat yang bertakluk tu
menuntut perbuatan, maknanya melazimi perbuatan. Bagi zatnya. Kalau kita kata Allah bersifat dengan sifat kudrah, takluk kudrah tu mesti pada barang yang mungkin. Kudrah Allah tak bertakluk, tak berkait kepada benda yang tak mungkin. Wa imma mungkin pada akal, wa imma mungkin pada adat, wa imma mungkin pada hukum syarak. Betul lah gitu. Situ duduk dulu dia kata. Takluk kudrah Allah pada barang yang mungkin. Mungkin apa? Kemungkinan Allah boleh buat ataupun tidak membuat. Kemungkinan kuasa Allah tu boleh nak mengada ataupun tiada. Kuasa Allah tu boleh nak beri rezeki, tak boleh nak beri rezeki. Itu berkait dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak Allah. Bukan kata kuasa Allah takluk dengan kuasa bini Allah pun tak. Boleh. Kalau kuasa Perdana Menteri bolehlah kata takluk dengan bini, takluk dengan pak saudara, takluk dengan adik-beradik. Kalau kuasa raja, kalau kuasa Tok Guru, kalau kuasa ahli parlimen, mungkin ada takluk dia, ada gantungan dia, ada sakut paut, ada kaitan dengan usul-usul lain, beda kuasa lain, orang lain. Tapi hak Allah tak ada. Kalau nak takluk kepada Allah, takluk pada barang mungkin saja. Tak boleh takluk pada benda mustahil. Kalau Pak Sami kata, Mak, boleh tak Tuhanmu buat zat lain sebagai Tuhan lain? Boleh tak? Tak boleh ya. Soalan itu kontradiktor. Pak Allah dah sebut Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad. Allah dah sebut dia esa. Bagaimana pun nak Tok Sami nak tanya Tuhan kami hak esa ni nak buat jadi Tuhan lain jadi dua pun tak. Soalan itu kontradiktor. Kalau Tok Sami Hindu pula tanya, Mak, boleh tak Tuhanmu dia buat batu besar bumi, dia sendiri tak boleh nak buat? Kita kata Tok Sami nak tanya, biar guna logik akal nak tanya ni. Dia kata padai lah kemukakan soalan. Kita kata soalan, boleh tak Tuhanmu buat batu besar bumi, dia sendiri tak boleh nak buat? Mana boleh? Tak tanya begitu. Jadi kita katakan kuasa Allah, kalau nak tanya kuasa Allah, tak ada benda yang mungkin saja. Tak boleh nak takluk pada benda mustahil. Mustahil pada akal, mustahil pada adat, mustahil pada syarak. Apa lagi tu? Dan yang kedua itu, apa maksud yang kedua itu? Sifat Allah, sifat subuh yang tiada takluknya itu, barang yang tiada menuntut ia akan perbuatan yang bertambah akan berdiri bagi zatnya. Sifat Allah hak subutiyah ada takluk macam kudrah, takluk pada mungkin. Mana Allah nak buat perbuatan itu dengan zat dia, dengan sifat dia sekali ya. Macam kudrah kata kudrah tu ada di zat. Jadi kalau Allah nak mewujudkan sesuatu, zat dengan sifat gerak sekali ya. Buat sekali. Macam tu. Satu lagi, ada sifat subutiyah Allah yang tidak ada takluk. Jadi tidak ada takluk sifat dengan zat tadi tidak bersekali ya. Dan kata setengah ulama itu erti takluk bagi sifat kudrah itu imkanu ijad, barang suatu daripada mungkin. Dia kata takluk sifat kudrah kemungkinan untuk mengada atau tiada. Takluk sifat kudrah Allah kemungkinan untuk mengada tiada. Kalau kita nak sabit, nak kait kekuasaan Allah tu, biarlah dalam bentuk tiada dan mengada. Kalau kita Allah mengada atau mencipta, satu pihak kita membenarkan kenyataan mengada atau mencipta tu. Mana bisa mungkin kita kata, boleh tak Tuhan membuat? Boleh tak Tuhan membuat orang? Dia buat orang, dalam masa yang sama dia tak buat orang. Mana boleh, mesti pilih salah satu. Macam kita kata, Mak, boleh tak memilih dengan orang Tino yang tak sepilih? Wah, penipuan lah tu salah gitu. Tak tersau bagi akal, tak tergambar bagi akal. Tak boleh tak memilih dengan orang Tino yang tak sepilih? Wah, kalau kata nak pilih ya. Mana ada keinginan, ada kekuatan, ada kemampuan, pilih. Kalau kata tak sepilih, tak salah. Ada kekuatan